bersama saya dalam Medik TV. Gamat atau timun laut, haiwan tanpa tulang belakang, mempunyai azimat penyembuh yang diakui sejak 300 tahun dahulu. Tidak heran gamat menjadi pilihan alternatif masa kini kerana mampu merawat pelbagai penyakit tanpa memberi kesan sampingan. Terdapat hampir 30 jenis gamat dikenal pasti berada di perairan Malaysia. Gamat adalah haiwan elastik. Keberkesanannya dalam membantu pertumbuhan sel baru terbukti apabila digunakan untuk merawat luka dalaman dan luaran seperti gastrik dan ulcer perut. Gamat atau nama saintifiknya Stichopus hermani adalah sejenis haiwan tidak bertulang yang didapati berupaya menyembuhkan pelbagai penyakit. Kajian mendapati haiwan dikenali sebagai timun laut ini menjadi penawar semula jadi bagi menyembuhkan penyakit gastrik dan ulcer perut. Malaysia ni mungkin lebih kurang 46-47 spesies. Daripada 47 spesies mentimun laut itu cuma 4 jenis sahaja yang kita namakan sebagai gamat. Setakat ini orang Langkawi ataupun orang Melayu kita sendiri yang telah menggunakan produk gamat ini ataupun gamat ini sendiri sebagai satu bahan penyembuhan lebih daripada 300 tahun dahulu, kita menggunakan satu spesies yang kita namakan sebagai gamat emas. Dan spesies ini yang kita dapati daripada kajian dan penelitian merupakan spesies yang paling berkesan, iaitu Stichopus hermani. Bagi penghidap penyakit gastrik dan ulcer perut, gamat dipercayai mampu bertindak sebagai ejen penyembuhan. Gamat juga membantu mengurangkan rasa sakit dan mempercepatkan penyembuhan luka dalaman. Kesan penyembuhan kita akan lihat dari sudut nilai terapeutik gamat itu sendiri. Maksudnya gamat ini kita tahu daripada dulu kita gunakan untuk menyembuhkan luka untuk wanita selepas bersalin. Dan apabila kajian dibuat, didapati gamat ini mempunyai satu faktor yang mana dia boleh menggalakkan penumbuhan sel. Dan ini menarik kerana dia memainkan peranan pemulihan dalaman. Maksudnya dia mampu untuk merawat dalaman dari sudut mengganti sel-sel rosak dengan sel-sel baru. Dan dia mempunyai pelbagai khasiat yang lain daripada kajian. Antaranya, dia boleh melebarkan salur darah, maksudnya melancarkan aliran darah. Yang mana darah ini penting untuk sebarang penyembuhan kerana darah ini yang mengangkut oksigen, mengangkut zat nutrisi sebagai batu bata untuk membina semula tisu ataupun organ-organ yang rosak. Mungkin ramai tidak mampu memakan gamat yang mentah. Ini kerana haiwan ini berbau hanyir dan berasa masin. Tetapi bau dan rasa masin tersebut akan hilang selepas gamat itu dimasak atau direbus. Cara tradisional memproses gamat itu selalunya kita ambil daripada laut, kemudian kita masukkan dalam satu periuk, direbus lebih kurang 6 jam, dan sebelum direbus dia akan dipotong di bahagian perutnya untuk mengeluarkan air perut. Setengah-setengah orang berpendapat air perut itu mempunyai kesan yang sangat-sangat efektif, dan selepas dikeluarkan air perut dan apabila kita masak gamat itu tanpa mencampur air apa-apa, dia akan mengeluarkan air kerana badan gamat ni terdiri daripada banyak air. Kandungan air yang tinggi. So itu dia akan menghasilkan air rebusan ataupun kita panggil air gamat. Gamat boleh hidup walaupun badannya dipotong atau dikerat dengan syarat diletakkan ke dalam laut. Haiwan unik ini juga mampu mengurangkan rasa sakit, mengawal simptom asma, penyakit alahan, meningkatkan kecekapan jantung berfungsi, melancarkan pengaliran darah dan meningkatkan kadar metabolisme sel-sel badan. Lazimnya, seseorang yang menghidap kencing manis atau diabetes disebabkan keturunan. Ada juga disebabkan mengambil makanan yang berlebihan gula. Antara faktor yang menjadi penyebab kencing manis adalah kerana berat badan berlebihan, ibu hamil dan gaya hidup tidak sihat. Terdapat 2 kategori kencing manis dan 2 jenis rawatan, iaitu pengambilan ubat atau insulin. Untuk mengetahui perbezaannya, saksikan Farmasi minggu ini. Penyakit kencing manis terjadi disebabkan oleh kandungan gula di dalam darah melebihi paras normal. Ini kerana kekurangan atau ketiadaan insulin di dalam badan. Terdapat 2 jenis kencing manis, iaitu jenis pertama, badan tidak dapat mengeluarkan insulin mencukupi untuk mengawal kandungan gula yang meningkat. Justru, pesakit perlu menerima suntikan insulin sepanjang hayat.
Jenis kedua disebabkan oleh kekurangan insulin di dalam badan. Pesakit ini perlu mengambil ubat makan dan perlu mengawal pemakanan mereka. Jika tidak berkesan, suntikan insulin akan diberi. Dan jenis satu ni is more dari segi awal-awal dia orang dah ada lah, ya, yang itu keturunan. Ya. Yang kedua ni lebih kerap dengan pada orang yang berat badan ataupun gaya hidup yang tidak begitu sihat. Okay. Kalau kita kata tengok type jenis waktu, biasanya berlaku pada orang yang berat badannya tidak begitu besar, kurang daripada umur 35 tahun. Okay. Bagi type 2, jenis yang kedua berlaku pada orang yang biasanya badan besar, gemuk dan juga umur dia dah meningkat menjangkau 35 tahun. Tanda-tanda seseorang itu menghidapi kencing manis ialah merasa dahaga, kencing kerap terutama pada waktu malam, rasa letih dan lesu, rasa kebas kaki dan tangan, perubahan pada penglihatan. Anda terlalu kurus? Ingin menambahkan berat badan? Gain 8 mampu